Assalamualaikum guys, welcome back. Yes, aku sendiri pun mengaku, aku pun dapat tahu pasal isu stokin viral ni dari perkongsian Tuan Firdaus Wong sebelum isu ni dia jadi viral. Cuma sampai waktu aku buat video ni, aku sendiri pun tak tahu gambar dan juga info ni originally siapa yang sebarkan dulu. Tak tahulah kan kalau kata ada individu yang berkongsi secara personal dekat Tuan Firdaus Wong ataupun benda ni sebenarnya dikongsikan dekat social media sebelum diambil oleh Tuan Firdaus Wong dan benda ni pun jadi viral. Tapi apa yang aku dengar lagi, sebenarnya Tuan Firdaus Wong saja sensasikan dan juga saja viralkan perkara ni sebabnya Tuan Firdaus Wong pun ada kepentingan peribadi. Nani? Untuk mana yang tak tahu, termasuk aku, sebenarnya Tuan Firdaus Wong ada hypermart sendiri dan ramai juga netizen terutamanya dekat Twitter ataupun X ataupun Facebook yang berkongsi juga pasal benda ni dan ada juga antara dua orang ni yang duk cakap kata nak boykot hypermart milik Tuan Firdaus Wong. Atas sebab tu, Tuan Firdaus Wong ada buat video berdurasi lebih kurang dalam 5 minit yang mana dekat situ Tuan Firdaus Wong meminta maaf pada netizen disebabkan isu stokin viral ni. Bila kata ramai duk cakap, Tuan Firdaus Wong sebenarnya yang memulakan ataupun yang pertama sekali viralkan pasal isu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu kalimah Allah di stokin yang dijumpai di KK Mart. Saya, Firdaus Wong, ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia di atas isu kalimah Allah di stokin yang dijumpai di KK Mart. Kerana di dalam posting saya tidak pernah menyebut dan tidak pernah menulis bahawa saya adalah orang pertama yang menjumpai stokin itu. Di dalam posting yang sama itu juga tidak ada saya menulis agar kita memboikot KK Mart. Jadi, memandangkan saya tidak pernah menulis bahawa saya adalah orang pertama menjumpai stokin tersebut dan meminta orang untuk memboikot. Jadi, saya meminta maaf kerana posting-posting anda telah menunjukkan kejahilan dan kebodohan anda itu sendiri. Aku ada dengar juga ura-ura yang mengatakan yang KK Mart sebenarnya kena sabotage pasal benda ni. Syarikat dia besar. Takkan dia ambil risiko untuk buat benda-benda bodoh macam ni. So, untuk benda tu, ini apa yang diperkatakan oleh Tuan Firdaus Wong. Jikalau ada unsur sabotaj, kenapa pula pemilik kepada KK Mart, Datuk Seri KK Chai, dia ingin meminta maaf, menelefon saya dan meminta maaf. Dan kemudian beliau membuat sidang akhbar untuk meminta maaf di atas insiden tersebut. Dan disusuli pula dengan permohonan meminta maaf oleh pengilang dan pengedar stokin tersebut jikalau ada unsur sabotaj. Dan saya nampak juga ramai daripada akaun-akaun yang cuba mencipta persepsi itu nampak seperti fake account, nampak seperti cyber troopers kerana perkataan dan naratif yang hampir sama. So, dalam masa yang sama, Tuan Firdaus Wong kena juga jawab betul ke dakwaan dari sebahagian netizen mengatakan yang Tuan Firdaus Wong saja je sebenarnya menunggang isu ni sebabnya nak ajak orang Malaysia supaya membeli dekat hypermart Tuan Firdaus Wong. Cuba cerita sikit. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia kerana saya tidak memaklumkan bahawa My Kampung Freshmart telah pun berhenti beroperasi lebih kurang 2 tahun yang lepas. Ini kerana begitu ramai orang menghantar posting kepada saya, perkongsian oleh ramai pengguna di media sosial di mana mereka cuba seolah-olah membina satu persepsi kononnya isu kalimah Allah di stokin yang dijumpai di KK Mart itu ada unsur-unsur sabotaj oleh saya di atas dasar dan sebab persaingan perniagaan. Sedangkan jikalau mereka rajin membaca dan rajin mengkaji dan mengenali saya, mereka akan tahu bahawa My Kampung Freshmart telah berhenti beroperasi lebih kurang 2 tahun yang lepas. Dan jikalau mata mereka itu tidak ada masalah penglihatan, sudah tentu mereka akan dapat melihat di banner tersebut pembukaan adalah pada April 2021 dan bukan 2024. Dan sudah tentu jikalau fikiran mereka itu adalah rasional, pastinya mereka akan berfikir banyak kali sebelum membuat posting sedemikian rupa. Dah tua pun bodoh. Dan di antara nama-nama itu terselit satu nama individu ini yang antara individu yang cukup berani untuk menggunakan akaun sendiri, tidak bacol, begitu berani menggunakan akaun sendiri. Dan saya percaya dia ini
bukannya orang yang menerima bayaran untuk membuat perkara ini, kerana saya faham benar dengan perjuangannya. Dan kerana memahami perjuangan beliau, maka saya dapat lihat di ruangan komentarnya ada individu-individu yang mengatakan mereka akan memboikot perniagaan saya dan berbelanja di tempat yang lain. Jadi yang ketiga ini saya ingin meminta maaf kerana saya tidak memaklumkan kepada mereka bahawa saya mempunyai perniagaan yang lain seperti The Merdeka Times, sebuah portal berita dengan moto perjuangan, berani, bebas dan benar. Dan selain itu, saya juga memiliki The Merdeka Motorhomes di mana merupakan perniagaan penyewaan motorhome kepada mereka yang ingin sewa. Saya meminta maaf kerana saya tidak memaklumkan kepada mereka sehingga mereka memasukkan ke dalam senarai untuk mereka boikot perniagaan-perniagaan saya. Jadi saya ingin meminta maaf kepada mereka. Dan sejujurnya, saya sebagai seorang Muslim, saya tak kisah pun jika anda ingin melancarkan boikot ke atas perniagaan saya. Kerana ajal maut, rezeki, jodoh, semua itu bagi saya sebagai Muslim adalah ketentuan daripada Allah. Rezeki saya adalah datang daripada Allah Al-Wahhab, Ar-Razak, Al-Ghani, bukannya anda sebagai manusia. Jadi, jikalau anda nak memboikot, silakan. Jikalau Allah mengkehendaki dikumpulkan sekalian manusia sekalipun, anda tidak boleh melakukan apa-apa. Itu keyakinan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejap. Bukan ke lawyer yang Tuan Firdaus Wong share tu ialah lawyer kesayangan rakyat liberal kat Malaysia ni? I mean, dia lawyer kot. Takkan dia sembang tak pakai otak tapi dia pakai dye rambut dia? At least pergi check lokasi hypermart Tuan Firdaus Wong ni. Lepas tu pergi check berapa cawangan yang dia ada. Sekurang-kurangnya kalau kata kita nak boykot, kita boleh pergi dekat kedai-kedai, kita boleh pergi dekat cawangan-cawangan hypermart Tuan Firdaus Wong ni. Kita berkumpul kat sana, kita bawa sepanduk, kita cakap boykot Tuan Firdaus Wong. Which maybe bila kata dia buat research macam ni, sekurang-kurangnya dia boleh dapat jawapan. Alah, aku baru nak boykot sekali, rupanya dah 2 tahun tutup. Kesiannya Tuan Firdaus Wong. Gelak lawyer desperate. Dan sebenarnya kau tak perlu pun nak jadi lawyer untuk dapat info ni semua. Kalau kata kau malas sangat, kau bagi budak peralihan untuk research pasal benda ni pun, diorang boleh buat research dengan lagi bagus daripada apa yang kau buat. But anyway, aku memang kagum bila aku dengar yang Tuan Firdaus Wong ni dia ada perniagaan motorhome. Bukan apa, sebab motorhome ni memang aku punya favourite, kenderaan favourite aku. Cumanya masalahnya aku duk terfikir, aku duk bayar MyV ni pun tersekat-sekat sebabnya aku tak ada sumber pendapatan yang tetap. Motorhome ni memang kenderaan idaman aku. Kalau kata tanya wife aku, korang akan tahulah. Dia akan cakap kata dah nak termuntah dah asyik dengar pasal si Ad ni duk kata nak motorhome. Bila kata tengok motorhome ni dekat Instagram ke, dekat jalan ke, benda semua ke, aku mesti macam excited gila duk cakap dengan dia. Kalau lah dapat beli sebiji. But anyway, that's beside the point. Apa pun, pada pandangan aku, apa yang Tuan Firdaus Wong ni buat, tak ada masalah pun. Tak salah pun. Kita sokong. Yang jadi masalahnya bila kata ada puak-puak munafik yang duk backup, duk kata, alah isu ni kecil je, buat apa nak besar-besarkan. KK Mat pun dah minta maaf. Kepala kotak kau kecil. Ini nama Allah, Tuhan sekalian alam. Ada juga sebenarnya yang datang lepas tu dia tegur aku. Dia cakap kata, I pandang benda ni dari sudut seorang bos. You tahukah KK Mat ada berapa banyak cawangan? You tahukah berapa banyak barang yang ada dekat itu KK Mat? Berpuluh ribu. You kasih ulasan, you kasih transparent lah. Ini orang kutuk, you pun kutuk juga. Apa beza you dengan orang lain? Tak ada beza pun. Aku dengan saudara-saudara aku yang lain memang sama. Kami wajib pertahankan nama dan juga maruah agama kami. Kami wajib untuk jaga dan pertahankan nama Allah, nama Tuhan kami. Kalau ada yang tak puas hati dengan pendirian kami, aku boleh bagi cadangan, kau tulis kat kertas. Kau tulis apa benda yang kau tak puas hati, benda semua tu. Lepas tu, kau laminate benda tu, kau laminate kertas tu. Lepas tu, kau gulung elok-elok. Lepas tu, kau ambil, kau simpan dekat lubang yang kau buka setiap kali kau cangkung. Teruskan boikot sampai kita dapat apa yang kita tuntut. Notis permohonan maaf dekat semua cawangan KK Mat. Lepas tu, buat billboard besar-besar permohonan maaf letak dekat Wisma KK Mat. Mansuhkan penjualan arak secara terbuka. Dan last sekali, derma 1 juta bagi dekat penduduk Palestin yang terkesan akibat apa yang jadi sejak 7 Oktober. Dan yang terakhir sekali, sumbang 1 juta dekat umat Islam yang terkesan dekat bumi Palestin. Dan akhir kata pepantun, lepas raya puasa 6. Habis puasa, sambung melaram. Yang kafir, suruh diam. Yang munafik,
ikut kecam. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Korang belanja aku RM6 je. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Mantap Pak Bo. Oh, sakit.